Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Rabbana zidna ilman nafi'a mubarakah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada hari ini kita meneruskan perbincangan di muka surat 466. Dan bab seterusnya, tajuk seterusnya adalah berpuasa pada bulan-bulan suci. Baik, adakah kita disunatkan berpuasa pada hari-hari tertentu, pada bulan-bulan tertentu selain daripada hari-hari yang telah kita bincangkan sebelum ini? Apakah hari-hari yang telah kita bincangkan sebelum ini di mana kita disunatkan berpuasa? Selain daripada puasa Ramadan yang diwajibkan, kita disunatkan berpuasa pada hari Arafah, yakni 9 hari bulan Zulhijjah. Kita juga disunatkan berpuasa pada hari Ashura. Hari Ashura yakni 10 hari bulan Muharram. Kita juga disunatkan berpuasa pada hari Tasu'ah, yakni 9 hari bulan Muharram. Kalau kita ingat pada pertemuan kita yang lalu, 10 Muharram adalah hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam daripada Fir'aun. Orang-orang Yahudi juga berpuasa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita berpuasa satu hari sebelum ataupun satu hari sesudah. Jadi pada jemaah yang dirahmati Allah, kita mengetahui kita disunatkan berpuasa 9 dan 10 Muharram. Selain daripada itu juga, apakah hari-hari lain yang kita disunatkan berpuasa, di mana antara lain kalau kita dapat renungkan adalah berpuasa pada bulan-bulan suci. Di muka surat 466, tajuk yang ke-6, penulis Al-Imam Said Sabiq rahimahullah membawakan tajuk puasa pada bulan-bulan suci. Adapun yang dimaksudkan dengan bulan-bulan suci adalah bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang dimaksudkan dengan bulan-bulan suci adalah bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah adalah bulan yang ke-11. Selepas Ramadan bulan 9, Syawal bulan 10, Dzulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Ya, jadi bulan-bulan suci dia itu berurutan Dzulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian ada juga satu lagi bulan suci yang tidak berurutan, yakni bulan Rajab, di mana kita berada pada bulan Rajab sekarang ini. Pada bulan-bulan ini, sebagian ulama mengatakan disunatkan memperbanyakkan berpuasa. Di sana ada beberapa hadis, ada di antara hadisnya dipertikaikan kesahihan, tetapi mari kita melihat sebagian daripada hadis-hadis yang dibawakan. Daripada seorang lelaki daripada Bakhila bahawasanya, beliau mengatakan annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengatakan, ana rajulul ladzi ji'tuka amal awal. Aku adalah seorang lelaki yang datang menjumpaimu pada awal tahun. Dengan diselimuti perasaan hairan, baginda bertanya, kenapa keadaanmu telah jauh berubah padahal sebelum ini kamu senantiasa berpenampilan kemas? Lelaki itu menjawab, sejak berpisah denganmu aku tidak memakan makanan melainkan pada waktu malam.
Baginda bertanya, kenapa kamu menyiksa dirimu? Kemudian beliau baginda lalu meneruskan sabdanya, berpuasalah pada bulan As-Sabar, yakni pada bulan Ramadan, dan 1 hari daripada setiap bulan. Tambahkan lagi kalau kerana kamu mampu melakukannya, sekiranya kamu mampu melakukannya. Ujar lelaki itu, berpuasalah 2 hari pada setiap bulan. Ujar Nabi SAW. Lelaki itu mengatakan, tambah lagi. Pohon lelaki itu pula. Jadi lelaki itu nak berpuasa banyak lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, berpuasalah sehari pada bulan suci lalu berbukalah. Kemudian berpuasalah sehari lagi pada bulan suci lalu berbukalah. Kemudian berpuasalah sehari pada bulan suci lalu berbukalah. Ketika menyampaikan sabdanya itu, Nabi SAW memberi isyarat dengan 3 jarinya. Baginda menggenggamnya lalu melepaskannya. Jadi baginda SAW bertemu dengan seorang lelaki dan lelaki tadi mengatakan beliau tidak makan kecuali waktu malam. Nabi SAW menasihati, berpuasalah setiap bulan 1 hari. Dia nak tambah lagi, dia kata tambah. Sebulan sekali, sikit sangat. Tambahlah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, suruh tambah sekadar apa yang dia mampukan. Dia suruh tambah lagi. Maka Rasulullah mengatakan, kalau nak puasa 1 hari puasa, 1 hari jangan puasa. 1 hari puasa, 1 hari jangan puasa pada bulan-bulan suci. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Cuma sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini bukanlah hadis yang sahih. Jadi bukan semua hadis itu hadis yang sahih, dan ini antara hadis yang dipertikaikan oleh ulama mengenai bab berpuasa pada yang disebutkan tadi. Penulis menambah, tidak ada keutamaan tertentu berpuasa pada bulan Rejab berbanding bulan-bulan yang lain, kecuali bahawasanya dia termasuk bulan suci dan tidak ada satu hadis sahih pun yang menerangkan bahawasanya berpuasa pada bulan itu mempunyai keistimewaan yang khusus. Ada beberapa hadis dalam masalah ini tetapi tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Ibnu Hajar berkata, tiada hadis sahih yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum mengenai keutamaan bulan ini, berpuasa padanya, berpuasa pada hari-hari tertentu atau melakukan ibadah pada waktu malam. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat apabila masuk bulan Rejab akan terdapat banyak hadis-hadis mengenai fadilat-fadilat berpuasa dengan ganjaran-ganjaran tertentu. Sebahagian besar ulama menjelaskan bahawasanya kebanyakan hadis-hadis tentang fadilat berpuasa pada bulan Rejab ianya adalah hadis-hadis sama ada ianya hadis dhaif, bahkan ada yang dikatakan sebagai hadis maudhu', hadis yang direka-reka. Antara hadis juga di mana barang siapa mengkhabarkan bahawasanya telah masuk bulan Rejab, barang siapa mengkhabarkan telah masuk bulan Syaban atau sebagainya, nescaya terselamat dirinya daripada api neraka. Itu semua hadis-hadis yang la asla lahu, mengikut sebagian ulama yang bermaksud tiada asal. Hadis dhaif pun tak ada dalam hal itu. Jadi itu adalah hadis-hadis yang ditanya pada bulan minggu yang lalu. Hadis-hadis yang kebanyakannya adalah sama ada hadis dhaif ataupun hadis yang yang maudhu', yang diada-adakan. Baik. Namun persoalan, bagaimana tentang kehebatan, tentang kebaikan bulan Rejab? Para jemaah yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahawasanya bulan Rejab adalah bulan yang haram. Apa yang dimaksudkan dengan bulan haram? Bulan itu haram di sini kita kena faham. Haram di sini bukan haram buat dapat dosa, bukan. Buat haram yang kita faham buat berdosa, tak buat dapat pahala. Itu dari segi hukum fiqh. Haram, wajib, haram dan sebagainya. Tetapi haram ini di sini maksudnya disucikan. Bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh Masjidil Haram, tanah haram, tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Antara bulan-bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan
Rajab. Apa dimaksudkan dengan bulan haram itu? Sebagian ulama mengatakan bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya salah satu daripada bulan-bulan haram kerana bulan-bulan itu adalah bulan-bulan yang suci. Bulan-bulan yang suci, tanah haram, tanah suci. Jadi bukan haram tu seperti maksudkan berdosa. Bulan-bulan yang suci yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai suci, barang siapa yang melakukan dosa pada bulan-bulan haram tersebut, sebagian ulama menjelaskan dosanya itu berlipat kali ganda. Dosa yang dilakukan pada bulan biasa dengan dosa yang dilakukan pada bulan haram tak sama. Dosa yang dilakukan pada bulan haram, Muharram, Zulkaidah, Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, dosa yang dilakukan pada 4 bulan haram ini dengan dosa yang dilakukan pada bulan Ramadan tak sama. Kerana bulan Ramadan, bulan puasa, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melakukan amalan soleh pada bulan Ramadan juga tak sama. Amalan soleh yang dilakukan pada bulan Ramadan dibandingkan dengan amalan soleh yang dilakukan pada luar bulan Ramadan berlipat kali ganda pahalanya. Amalan sunat dapat pahala seperti amalan wajib. Amalan wajib diperlipat kali gandakan semata-mata kerana dilakukan pada bulan Ramadan Al-Mubarak yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Melakukan amalan soleh pada bulan Ramadan Al-Mubarak dapat pahala berlipat kali ganda, nescaya melakukan dosa pada bulan Ramadan juga tak sama. Dosa yang dilakukan pada bulan Ramadan amat besar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara diri kita daripada melakukan dosa dan maksiat, terutama sekali pada bulan Ramadan. Apabila kita memahami demikian, sebagian ulama menjelaskan 4 bulan haram, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram adalah bulan-bulan yang di mana kita diharamkan melakukan dosa, diharamkan berperang. Dosa yang kita lakukan dalam 4 bulan ini akan berlipat kali ganda berbanding dengan dosa yang kita lakukan di luar bulan haram tersebut. Maka seberapa yang terdaya, semoga Allah Ta'ala pelihara diri kita daripada melakukan maksiat dan dosa pada bulan-bulan haram ini. Kerana dosa yang kita lakukan di luar, maksiat yang kita lakukan di luar bulan haram ini tak sama. Kalaulah maksiat yang dilakukan di luar bulan haram yang 4 ini tak sama, sebagian ulama menjelaskan, nescaya amalan soleh yang dilakukan pada bulan haram ini juga tak sama. Zulkaidah, Zulhijjah, bulan Zulhijjah adalah bulan para jemaah menunaikan ibadah haji, wukuf di Arafah. Muharram. Jadi kalaulah pahala atau dosa yang dilakukan pada 4 bulan ini tak sama dengan dosa yang dilakukan di luar 4 bulan ini, maka begitu juga pahala yang dilakukan pada 4 bulan ini juga berbeza dengan pahala yang dilakukan di luar bulan haram. Nescaya atas dasar itu, sebagian ulama, mereka-mereka yang ingin menambahkan amalan soleh, mereka menambahkan amalan soleh mereka pada bulan-bulan yang 4 ini, seperti mana dosa yang dilakukan itu berlipat kali ganda, nescaya amalan soleh yang dilakukan juga berlipat kali ganda pahalanya. Maka kita digalakkan untuk menambah amalan-amalan soleh pada bulan Rajab, pada bulan Zulkaidah, pada bulan Zulhijjah, pada bulan Muharram. Kerana itu adalah bulan-bulan haram, bulan-bulan yang suci. Bagaimana kita melipat kali gandakan amalan-amalan soleh tersebut? Nescaya kita melipat kali gandakan amalan-amalan soleh tadi dengan apa juga amalan yang kita nak lakukan. Kita nak bersedekah, silakan.
Kita nak mula baca Quran, silakan. Kita nak berpuasa, silakan. Kita nak qiyamul lail, silakan. Nak memperbanyakkan solat sunat, silakan. Jadi kita memahami konsep tersebut. Jadi sebagian golongan orang yang suka berpuasa, maka nescaya mereka berpuasa. Ada tak amalan khusus puasa, fadilat-fadilat tertentu yang dapat diperolehi pada bulan Rejab katakan? Kebanyakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilat-fadilat berpuasa pada bulan Rejab, kebanyakan hadis dhaif ataupun hadis maudhu'. Tetapi secara umum, memang kita digalakkan memperbanyakkan amalan soleh. Begitu juga dengan Syaban. Begitu juga dengan yang kita bincangkan minggu yang lalu, malam nisfu Syaban. Apa yang dimaksudkan dengan nisfu Syaban? Nisfu tu pertengahan, nisf. Arba'a wa nisf, 4.5. Pukul berapa sekarang? Sekarang pukul ats-tsalitsa wa nus, pukul 3.30. Jadi nisf tu maksudnya apa? Setengah. Apa maksud nisfu Syaban? Setengahnya Syaban. Jadi malam nisfu Syaban itu malam 15 Syaban. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Dan memang ada kebanyakan hadis tentang amalan, sama juga perbincangan kita tentang Rejab. Tentang fadilat-fadilat tertentu berpuasa pada bulan Rejab, nescaya amalan-amalan tertentu pada malam nisfu Syaban juga, kebanyakan amalan-amalan tersebut adalah daripada hadis-hadis yang dhaif ataupun maudhu'. Akan tetapi ada hadis-hadis yang sebagian ulama mengatakan tentang sahih, bahawasanya pada malam tersebut pada bulan Syaban, ada yang mengatakan pada nisfu Syaban, Allah Ta'ala mengangkat pahala kita. Jadi ada riwayat yang mengatakan Nabi suka kalau pahalanya diangkat ketika Nabi sedang berpuasa. Nescaya sebagian golongan itu suka berpuasa pada bulan Syaban. Tapi tak puasa penuh, kita dah bincangkan pada pertemuan kita yang lalu. Begitu juga amalan pada malam nisfu Syaban. Allah Ta'ala mengampunkan dosa hamba-hambanya pada malam nisfu Syaban. Jadi pada malam nisfu Syaban diampunkan dosa hamba-hambanya. Ada yang riwayat mengatakan kecuali orang-orang yang melakukan syirik ataupun orang-orang yang bersengketa. Tetapi tak disebutkan tentang bacaan tertentu. Al-Imam Dr. Yusuf Qaradawi menjelaskan bahawasanya amalan-amalan tertentu pada nisfu Syaban boleh dikatakan keseluruhannya atau kebanyakannya semua adalah daripada hadis-hadis yang dhaif atau maudhu'. Baik, jadi dengan demikian, cuma memandangkan malam tersebut ada riwayat mengatakan bahawasanya diampunkan dosa-dosa, maka kita baik juga untuk dapat perbanyakkan amalan soleh. Perbanyakkan amalan soleh, solat sunat, mungkin nak solat kat masjid, atau nak bersedekah, nak qiyamul lail, silakan. Adakah nak kena baca surah Yasin? Tak semestinya. Tak ada tuntutan khas baca surah Yasin. Tak ada tuntutan khas baca 3 kali, 7 kali atau sebagainya. Seperti mana disebutkan, kebanyakan ulama menjelaskan amalan-amalan tersebut kebanyakan daripada hadis-hadis yang bukan sahih. Tetapi secara umum, seperti mana saya katakan, ada juga hadis-hadis yang menjelaskan Allah Ta'ala ampunkan dosa hamba-hambanya pada malam tersebut. Kalau kita tahu pada sesuatu malam, contoh, kita datang kuliah ni, adakah kita diwajibkan berwuduk? Tak wajib berwuduk. Tetapi ustaz, kan kita nak tengah belajar. Nak belajar berwuduk kan bagus. Begitu hal. Contoh, kita keluar rumah nak pergi dengar syarahan kat tempat tanah lapang. Tak wajib berwuduk. Tetapi kan nak keluar rumah, nak pergi dengar kuliah, wajib kita baguslah kalau aku dalam keadaan berwuduk, sambil itu sambil berzikir, kerana suasananya demikian. Jadi begitu juga kalau kita tahu pada malam tersebut Allah Ta'ala nak ampunkan dosa hamba-hambanya, alangkah baiknya kalau kita berada dalam keadaan beribadah. Contoh para jemaah. Tetapi tiada ibadah tertentu.
Kita nak lakukan ibadah apa pun diperbolehkan. Kita berdakwah ibadah. Kita mengaji ibadah. Baca Quran ibadah. Membaca kitab ibadah. Dengar YouTube, dengar kuliah-kuliah, ceramah-ceramah ibadah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jenis-jenis solat sunat seterusnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, seterusnya adalah puasa sunat hari Isnin dan Khamis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana aktsara ma yasumul Itsnain wal Khamis. Faqila lahu, Abu Hurairah menjelaskan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang kerap berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, faqal, maka beliau mengatakan, innal a'mala tu'radu kulla ithnaini wa khamis fayaghfirullahu likulli muslim aw likulli mu'min illal mutahajirain fayaqul akhirhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang kerap berpuasa pada Isnin dan Khamis. Kemudian sebahagian sahabat bertanya mengenai amalan Nabi yang berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Maka baginda menjelaskan, sesungguhnya seluruh amalan kita akan diperlihatkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari Isnin dan Khamis. Lalu Allah Taala mengampuni setiap muslim atau setiap mukmin kecuali dua golongan. Yang pertama, mereka yang tidak bertegur siapa sesama antara mereka. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan, akhirhuma, maka tangguhkanlah pengampunan ataupun amalan kedua tersebut. Dalam Sahih Muslim pula, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumil Itsnain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai berpuasa pada hari Isnin. Faqala dzaka yaumun wulidtu fi. Itulah hari di mana aku dilahirkan. Wa unzila alayya fi. Atau itulah hari di mana wahyu diturunkan kepadaku. Nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, secara ringkas telah kita sebutkan bahawasanya memang kita digalakkan berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Pada pertemuan kita yang lalu-lalu telah kita bincangkan, kalau kita ada puasa qada, apa yang boleh kita lakukan? Puasalah setiap hari Isnin, Khamis. Isnin, Khamis. 1 tahun ada 52 minggu. 52 minggu, kalau 1 minggu kita puasa 2 hari, berarti ada 100 hari. Mungkin kita boleh tolak Ramadan dah termasuk atau sebagainya. Jadi di sini para jemaah dan termasuk hari-hari yang lain, lebih kurang 100 hari kita dapat berpuasa. Qada, barang siapa 10 tahun qada, 10 tahun tak berpuasa, nescaya dalam masa 3 tahun, Senin, Khamis, Senin, Khamis, Senin, Khamis, habis qadanya. Alhamdulillah. Jadi kita, ingat tak, saya suruh buat perhitungan. Dah buat kira-kira belum? Kita bincangkan perkara ini, tak silap saya 3 minggu yang lalu. Betul kan? Ketika kita bincangkan tentang puasa pada bulan Syawal. Kemudian kita kata nak buat perkiraan. Kemudian nescaya kalau barang siapa ada qada tu, mulakan dengan lepas Ramadan tu pada bulan Syawal puasa. Nak puasa terus 6 hari silakan. Nak puasa Senin, Khamis, Senin, Khamis, Senin, Khamis, buat perkiraan. Sekarang dah bulan Rejab. Kejam kelip, lagi 50 hari saja Ramadan. Ya. Jadi barang siapa yang puasa tahun lalu belum qada sebelum bertemu Ramadan akan datang. Buat persiapan. Nanti lepas Ramadan
ataupun mulai sekarang kalau kita nak Senin Khamis boleh kita berpuasa, dan itulah antara sunnah Nabi SAW berpuasa pada setiap hari Isnin dan hari Khamis. Apakah jenis-jenis puasa sunat yang lain? Yakni adalah berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Abu Dzal Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tasuma minasyahri 3 ayyamin bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat berpuasa 3 hari yang disebutkan sebagai hari-hari putih. Ya. 13 hari bulan, wa 14 hari bulan, wa 15 hari bulan, wa qala hiya ka saumi dahr. Barang siapa melakukannya seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Barang siapa berpuasa 3 hari setiap bulan seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Kerana apa? Setiap amalan itu Allah Ta'ala memberikan ganjaran 10 kali ganda. Dia berpuasa 3 hari kali 10 berarti ibarat berpuasa 30 hari. Setiap bulan dia berpuasa demikian, seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Kalau dapat, barang siapa yang inginkan, katakan dia ada banyak qada, dia rajin tak buat apa-apa kat rumah, katakan, bukan tak buat apa-apa kat rumah lah ya, dia tak ada kerja berat, katakan, nescaya Isnin Khamis, bertemu dengan 13, 14, 15, continue. Terus Isnin Khamis, Masya Allah. Saya tak buat demikian. Masih lemah iman. Ya. Kalau nak Isnin Khamis, alhamdulillah. Isnin Khamis, 13, 14, 15 nak buat, alhamdulillah. Jadi kita boleh ada choice. Barang siapa yang memang mampu melakukan setiap Isnin Khamis, terus sambung 13, 14, 15, sambung Isnin Khamis, Masya Allah, tabarakallah. Kalau tak dapat, tingkatan kedua, Isnin Khamis, 13, 14, 15 dia tak puasa. Ikut urutan, Isnin Khamis, kadang-kadang kena 13, kadang-kadang tak masuk 13. Kalau tak dapat Isnin Khamis, kerana Isnin Khamis berarti setiap minggu 2 kali. Setiap minggu 2 kali, 4 minggu 8 kali. Tingkatan ketiga, Isnin Khamis tak puasa. Dia puasa 13, 14, 15. Ya. 13, 14, 15. Kenapa dikatakan hari-hari putih, hari-hari terang? Kalau kita lihat pada setiap 15 hari bulan, ikut bulan Hijriah lah ya, akan ada bulan purnama. Kalau kita lihat bulan Islam, 1 hari bulan akan ada anak bulan. Anak bulannya. Jadi anak bulan tu 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan, 4 hari bulan sampai makin tinggi. Daripada kecil tu sampai membesar. Kalau 13 dah makin orang kata bulan purnama. 13, 14, malam 15 full moon. Malam 15. Jadi bulan terang. Mereka-mereka yang tinggal padang pasir dan sebagainya, sebab mereka tak ada elektrik. Ketika full moon tu teranglah, alhamdulillah. Kemudian selepas 15 tu dia mengecil balik. Kecil balik, jadi macam bulan sabit, hilang. Jadi kalau kita lihat study tentang ilmu falak ataupun peredaran bulan ni, ikut bulan Islam, setiap 13, 14, 15 bulan purnama. Dan daripada kecil dia terus membesar, bulan full moon, lalu makin mengecil balik sampai cukup bulan, dah jadi bulan sabit, kecil balik. Kemudian masuk 1 hari bulan, itulah nampak anak bulan besar, makin besar, demikian setiap bulan. Contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Terdapat sebuah hadis daripada Nabi SAW, annahu kana yasumu min syahri sabt wal ahad wal ithnain
wa min asy-syahri akhar ats-tsalatsa wal arba' wal khamis. Bahawasanya Nabi SAW pernah satu ketika pada satu bulan tu Nabi berpuasa pada hari Sabtu, pada hari Ahad, pada hari Isnin. Pada bulan yang bulan yang lain pula, Nabi SAW berpuasa pada hari Selasa, pada hari Arba'ah, pada hari Rabu dan pada hari Khamis. Wa annahu kana yasumu min ghurrati kulli hilalin thalatha ayyam. Pada awal setiap bulan, baginda juga berpuasa pada hari Khamis dan pada setiap berikutnya. Beliau berpuasa pada hari Isnin. Baik. Wa annahu kana yasumul khamis min awwal asy-syahr wal itsnin alladhi yalihi wal itsnin alladhi yali. Jadi pada setiap satu bulan baginda berpuasa pada hari Sabtu, Ahad dan Isnin. Kemudian pada bulan berikutnya baginda berpuasa pada hari Selasa, Rabu dan Khamis. Pada awal setiap bulan baginda juga berpuasa pada hari Khamis dan pada awal bulan berikutnya baginda berpuasa pada hari Isnin. Pada bulan berikutnya berpuasa pada hari Isnin dan sebagainya. Jadi seperti yang saya katakan lah, kalau dapat Senin Khamis, kalau kita rajin berpuasa, dapat Isnin Khamis, dah bagus. Kira baguslah. Untuk orang Singapura ni, Masya Allah, yang sibuk, yang senantiasa open table nak makan, dapat Isnin Khamis, Masya Allah. Ujiannya tiba apabila hari Isnin tu tiba-tiba Vesak Day, holiday. Jadi macam mana? Bang, saya puasa bang. Pada hari Isnin Vesak Day, hari cuti, kita dah memang melazimkan puasa, sebaiknya kita puasa. Akan tetapi kalau hari itu suami pun cuti, bang, boleh saya puasa? Suami kata tak boleh. Nescaya kita taat perintah suami, dapat dua jenis pahala. Pahala taat perintah suami dan pahala kita dah niat nak puasa. Kalaulah tak kerana suami suruh jangan puasa, nescaya aku dah puasa. Letakkan niat saja, tahu besok suami tak akan izinkan. Letakkan niat. Besok nak jalan. Tapi kena ikhlas lah. Part suami kata, awak nak puasa, okey silakan puasa. Teruskan puasa. Ya. Ataupun tanya suami kata, bang besok saya nak puasa, boleh tak? Bolehlah, aku pun nak pergi pancing. Kau puasa rumah bagus juga, aman sikit. Tanya anak pula, mak puasa boleh? Mak tak nak puasa lah mak. Pergi Geylang nak makan apam balik, apam Pulau Pinang kat Geylang. Okey lah, jangan puasa lah. Nak family day, contoh. Baik. Kita dah mengetahui dah. Ada satu lagi jenis puasa. Bagi mereka yang suka sangat berpuasa. Isnin Khamis tak cukup lah Ustaz. Saya ni orang yang kuat puasa. Lagipun alang-alang puasa ni, saya ada target nak turunkan weight. Kawan saya tu berpuasa 3 bulan, 20 kilo gone. Masya Allah. Saya nak turunkan weight. Jadi boleh tak saya puasa hari-hari? Jangan puasa hari-hari. Paling-paling kalau nak puasa, ikut puasa Nabi Daud alaihissalam. Baik. Jenis yang ke-9. Dari Abu Salma bin Abdul Rahman daripada Abdullah bin Amr katanya, Rasulullah SAW pernah bertanya kepadaku, aku mendengar khabar bahawasanya kamu kerap mengerjakan amal ibadah di waktu malam dan berpuasa di waktu siang hari. Beliau mengatakan, benar ya Rasulullah. Mendengar itu baginda bersabda, berpuasalah dan berbukalah, bersolatlah dan tidurlah, kerana tubuhmu juga mempunyai hak, isterimu mempunyai hak dan tetamumu mempunyai hak yang mesti kamu lakukan. Cukuplah bagimu berpuasa sebanyak 3 hari setiap bulan. Aku terlampau bersikap keras ke atas diriku sehingga Nabi pun akhirnya bersikap demikian terhadapku. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, aku mampu melakukan lebih dari itu. Nabi SAW bersabda, kalau begitu berpuasalah 3 hari setiap minggu. Aku bertegas lagi, 3 hari setiap minggu, tak nak. Aku nak lebih lagi. Sehingga aku bersikap keras pada Nabi SAW. Aku berkata, ya Rasulullah, aku sanggup melakukan lebih daripada itu.
Nabi SAW mengatakan, kalau begitu berpuasalah seperti puasa Nabi Daud dan jangan melebihi daripada itu. Jangan lebih daripada puasa Nabi Daud, maksimum. Apakah dia? Nabi mengatakan berpuasa sehari, berbuka sehari. Siapa yang suka sangat berpuasa, jangan berpuasa setiap hari. Paling-paling puasa satu hari, buka satu hari. Puasa satu hari, buka satu hari. Puasa Nabi Daud alaihissalam. Barang siapa ikut puasa Nabi Daud alaihissalam, hukum dia tentang puasa Isnin Khamis gugur. Hukum dia tentang puasa 13, 14, 15 dah tak perlu dia ikut. Pasal dia puasa satu hari tak puasa. Satu hari puasa, satu hari tak puasa. Akan bertemu dengan Isnin puasa, Rabu tak puasa. Isnin lepas ini apa? Selasa. Isnin puasa, Selasa tak puasa. Rabu puasa, Khamis tak puasa. Jadi minggu ni Isnin dia puasa, Khamis dia tak puasa. Minggu berikutnya Isnin tak puasa, Khamis dia puasa. Diperbolehkan. Ini kisah dari Abu Salmah Abdul Rahman, beliau menceritakan tentang suaminya. Rasulullah SAW mendengar rintihan seorang isteri. Kenapa engkau ini dalam keadaan yang tak terjaga dirinya? Rasulullah bertanya. Kemudian isteri mengatakan, ya Rasulullah, suamiku dah tak ada minat tentang, dah tak ada keinginan, semua dah tak ada. Pasal dia ibadah saja. Di malam hari solat, di siang hari puasa, malam hari solat, siang hari puasa. Lalu Nabi SAW melihat dan menegur sahabat tadi. Lalu di sinilah Nabi menegur, Nabi memberitahu tentang kepada sahabatnya tadi. Rasulullah mengatakan, fasum wa aftir. Puasalah dan berbukalah. Maksudnya ada sebahagian hari puasa, ada sebahagian hari tak puasa. Fasalli wa nam. Solat malam, lalu tiba waktu tidur. Ingat, ini nasihat Nabi. Fa inna li jasadika alaika haqqa. Ketahuilah, jasadmu itu ada hak. Wa inna li zaujika alaika haqqa. Ketahuilah, untuk isteri kalian ada hak. Wa inna li zaurika alaika haqqa. Wa inna li hasbika antasum. Baik. Jadi ingatlah Rasulullah mengatakan, untuk dirimu, jasadmu ada hak. Untuk isterimu ada hak. Untuk tetamumu pun ada hak. Ada orang bertamu, ada hak tamu. Tunaikan hak tamu. Puasa sunat, batalkan. Raikan tamu. Jasad kita ada hak. Jangan kita nak puasa setiap hari. Ada masa nak rehat, rehat. Jangan kita nak solat malam setiap hari. Tiba-tiba hari penat, rehat. Tak boleh solat satu malam. Tidur awal, bangun awal, solat malam. Ada waktu tidur, ada waktu rehat. Li jasadika alaika haqqa wa li zaujika alaika haqqa. Dan bagi isteri pun ada hak. Suami-suami yang suka memancing tak boleh asyik pergi memancing saja lalu tinggalkan isteri. Suami-suami yang suka main dam kat bawah habiskan masa, sekarang dah tak ada zaman main dam semula, alhamdulillah. Apa saja hobi yang kita ada, kadang-kadang kena fikir, oh, aku setiap malam buat sesuatu perkara, renungkan. Untuk jasadku ada hak, untuk isteriku ada hak, untuk anakku ada hak. Baik, hari ini letak tepi barang, yuk kita pergi jalan. Tak boleh kerja saja. Sibuk bagaimanapun. Oh, hari ini anak-anak cuti. Hari ini cuti umum. Baik. Ayah letak tepi semua barang. Yuk kita keluar jalan. Nak pergi marine parade ke, nak pergi tepi laut ke, nak pergi main bowling ke, tak apa. Semua ada hak. Tak.
sekejap lah, mak belum habis baca Quran ni. Hari-hari mak baca 1 juz, ni baru baca sikit ni. Tapi mak, hari ni saya tak kerja, tak sekolah. Saya bawa anak-anak datang. Pada malam itu, mak walaupun kebiasaannya hafal Quran ke baca Quran 1 hari 1 juz, letak tepi. Bagi anak-anak ada hak, bagi jasad ada hak, bagi tetamu ada hak. Jangan ada tetamu pun tiba-tiba kononnya baik sangat baca Quran, letak tepi, tunaikan hak tamu. Contoh. Tiba-tiba ada tamu pula datang daripada luar negara, hari ni ada kuliah. Hari setiap minggu pergi kuliah, alhamdulillah. Minggu ni memandangkan ada tamu, tak apa. Kuliah put aside. Raikan tamu. Kuliah boleh tengok nanti kat social media dia. Contoh. Jadi kita menjadi seorang yang bijak membagi masa. Bijak tahu membagi masa, ada hak untuk ini, ada hak untuk itu. Jangan suami ketika balik rumah nak makan pun, isteri baik sangat nak baca Quran lah. Kejap bang, belum habis baca Yasin 3 kali. Sekarang suami nak makan, duduk depan suami. Awak dah makan ke kenyang, duduk depan suami. Raikan. Suami pun ada hak. Waktu malam, baring, isteri pun ada hak. Nak berbicara, orang perempuan kadang nak berbual-bual. Bang, tadi siang gini, tadi siang gitu. Kita kadang-kadang sibuk, kejap saya nak kena planning besok nak pergi. Setiap sesuatu ada hak. Tubuh badan kita ada hak. Mata kita ada hak untuk rehat. Tubuh badan kita ada hak. Waktu rehat tidur. Waktu untuk bersuka. Waktu cuti umum, spend time, family time. Jadi sederhana. Jangan itu hari cuti umum, semua dah plan nak jalan-jalan, maknya kata tak boleh, saya ada kuliah, nanti ustazah ni pukul 11, ustazah tu pukul 2, ustazah ni pukul 4. Mak cuti pun pergi keluar. Tak apa, saya kena istiqamah, ustazah kata kena istiqamah, jangan tinggalkan. No. Hari tu, put aside, pergi jalan. Ustaz tak kasi pergi kelas. Jangan pergi kelas. Spend time. Untuk keluarga pun ada hak. Contoh. Betul tak? Jadi kita jadi seorang yang bijak. Sebab tu kalau ada macam itu, cuti umum, kelas semua cuti. Lagi bagus. Kita perasan tak kelas kita? Kalau cuti umum, ada family, kelas cuti. Spend time dengan family. Pagi nak ajak pergi makan ke, silakan. Contoh. Jadi kita ada family friendly environment. Alhamdulillah. Jadi ini Rasulullah SAW menegur sahabatnya tadi. Diriwayatkan pula daripada Abdullah bin Amr, katanya Rasulullah SAW bersabda, Ahabbu siyami ila Allahi siyamu Daud, wa habbu salati ila Allah salati Daud, wa kana yanamu nisfahu, wa taqumu thuluthahu, wa yanamu sudusahu, wa kana yasumu yawman, wa yuftiru yawman. Rasulullah menjelaskan, puasa yang lebih disukai oleh Allah Ta'ala adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Dan solat yang lebih disukai oleh Allah SWT adalah solat Nabi Daud alaihi salam. Dia tidur 1/2 malam, bangun 1/3, lalu tidur semula pada 1/6. Lalu baginda berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari berikutnya. Itulah amalan Nabi Daud alaihi salam. Seorang Nabi Allah. Daripada sini dapat kita lihat, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Allah, demikian sifatnya. Berbanding dengan sebahagian kitab, sebahagian agama yang mendakwa Nabi Daud alaihi salam, yakni David, kalau dalam sebahagian kitab-kitab tertentu mengkritisais amalan istilahnya David, yang mengatakan David berzina dan sebagainya. Wa iyadzubillah, ya. Baik. Jadi inilah riwayat yang sebenarnya tentang Nabi Daud alaihi salam.
Dibolehkan berbuka bagi seseorang yang berpuasa sunat. Baik, kita sedang bincangkan tentang puasa sunat dan kita berada di penghujung perbincangan tentang puasa-puasa sunat. Dari Ummu Hani radhiyallahu anhu katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yaumul fath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku pada hari penaklukan kota suci Mekah. Fa'utiya bi syarabin fasharib. Maka baginda disediakan minuman, lalu baginda pun meminumnya. Baginda memberikan minuman kepadaku, lantas aku berkata. Jadi beliau memberikan minuman, Nabi minum. Lalu baginda berikan minuman tersebut kepada Ummu Hani. Beliau mengatakan, "Inni shaimah." Aku ini berpuasa ya Rasulullah. Aku sedang berpuasa. Mendengar itu baginda bersabda, "Inna mutatawwi'a amirun ala nafsihi, fa in syi'ti fasumi, wa in syi'ti faftiri." Sesungguhnya seseorang yang berpuasa sunat, dia menjadi penentu di atas dirinya. Dia adalah amirun, ketua. Dia adalah decision maker bagi dirinya. Sama ada hendak meneruskan puasa ataupun tidak. Al-Hakim meriwayatkan sekaligus mengatakan sanadnya sebagai sahih, as-shaimul mutatawwi' amirun nafsihi insya'a sham wa insya'a aftir. Seorang yang berpuasa sunat, beliau berhak membuat keputusan untuk dirinya. Sama ada dia berpuasa ataupun sama ada dia nak terus berpuasa ataupun tidak. Ini menunjukkan dalil. Jadi kita dapat lihat, kalau sebab tu seringkali saya katakan, ingat tak saya jelaskan, kalau seseorang itu berpuasa sunat, kemudian ada orang datang bertamu, dia nak meraihkan tamu, dia ada pilihan, nak teruskan puasa boleh, tetapi kalau nak raihkan tamu, dia pun raihkan tamu. Baiklah, aku pun minum bersama. Raihkan tamu. Maka kadang-kala meraihkan tamu, makan bersama dan minum bersama itu boleh menggembirakan tetamu dan itulah yang sebaiknya. Dan perkara ini telah kita bincangkan ketika perbincangan puasa 6 hari bulan Syawal yang lalu. Nescaya seperti mana yang saya sebutkan, kalau hari raya puasa jatuh pada hari Jumaat, hari Sabtu, hari Minggu, ramai tetamu datang, elakkan berpuasa sunat pada hari Sabtu dan Minggu tersebut. Hadis berikutnya daripada Abu Juhaifah, Nabi SAW telah mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Pada satu ketika, Salman mengunjungi Abu Darda lalu didapati ibu Abu Darda mengenakan pakaian lusuh. Ini hadis yang tadi jugalah, ya. Jadi Salman dan Abu Darda, mereka itu bersaudara. Jadi apabila Salman datang ke rumah Abu Darda, didapati isteri Abu Darda berpakaian lusuh, tak jaga pakaian, macam tak menarik hati. Maka melihat itu dia bertanya, apakah yang sedang berlaku ke atas dirimu? Kenapa macam tak terjaga semua? Macam tak cantiklah, tak indah, tak terjaga. Maka isteri Abu Darda menjawab, saudaramu itu Abu Darda tidak mau lagi menghiraukan kepentingan duniawi. Dia tinggalkan dunia, hanya kejar akhirat. Kemudian Abu Darda datang dan menyajikan makanan kepada Salman dengan berkata. Jadi kemudian Abu Darda datang nak sajikan Salman makan. Abu Darda mengatakan, makanlah, aku sekarang sedang berpuasa. Salman berkata, aku tidak mau makan sebelum kamu makan. Salman datang ke rumah Abu Darda dah serve makan. Salman makan, aku puasa. Salman kata, aku tak nak makan kecuali kau makan bersama. Sampai kau makan. Akhirnya dia pun makan. Pada waktu malam hari, Abu Darda bangun untuk melaksanakan ibadah. Salman pun memperhatikan, berkata, tidurlah. Abu Darda pun tidur. Kemudian dia hendak bangun semula. Dia tengok Salman dah tidur, aku nak bangun, nak qiyamul lail. Salman katakan, tidurlah. 6, tidur. Salman
perintah Salman lagi. Tatkala lewat tengah malam, Salman berkata, okey, sekarang kau nak bangun, boleh bangun. Kedua-dua sama-sama mengerjakan solat sunat tengah malam. Setelah itu Salman berkata kepada Abu Darda. Jadi selepas itu Salman berkata kepada Abu Darda, apa dia beliau mengatakan? Inna li rabbika alaika haqqa. Ketahuilah sesungguhnya untuk Tuhanmu ke atasmu ada hak. Wa li nafsika alaika haqqa. Dan ke atas dirimu pun ada hak. Wa li ahlika alaika haqqa. Dan untuk ahli keluargamu, isteri dan anak-anakmu juga ada hak. Fa'ati kulla dhi haqqin haqqahu. Maka tunaikanlah setiap seseorang, setiap hak itu haknya. Kemudian Abu Darda datang kepada Nabi keesokan hari. Lalu beliau mengatakan, dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku nak puasa, sahabat aku ni larang aku puasa. Aku nak bangun malam, sahabat aku larang aku bangun malam. Dia katakan untuk Tuhan ada hak, untuk diriku ada hak, untuk keluarga ada hak. Ni apa ni? Kan fitnah dunia. Wanita ni fitnah. Contohlah ni bahasa kita lah. Ini tak kuat iman ini. Lemah dengan merayu perempuan terus cair. Mana boleh? Kita lelaki kena tegas. Kena kuat. Tak boleh mudah-mudah dengan perempuan. Ini bahasa kita lah. Abu Darda mengadu kepada Nabi tentang sahabatnya yang larang dia puasa, larang bangun malam, solat malam tengah-tengah. Kemudian lecture dia tentang Tuhan ada hak, diri kita ada hak, keluarga ada hak. Mengadu kepada Nabi. Apa Nabi katakan? Sadaqa Salman. Telah berkata benar Salman. Maka di sini para jemaat menunjukkan agama Islam itu penting untuk kita memahami. Ibadah tu bukan hanya setakat solat puasa. Kadang-kala ajak ahli keluarga pergi ujung minggu, pergi tepi laut, juga ibadah. Sekali-sekala dapat gaji, kita belanja makan, gembirakan keluarga kita, juga ibadah. Pergi masjid ibadah, tuntut ilmu ibadah, solat ibadah, puasa ibadah, gembirakan isteri dan anak-anak juga ibadah. Sekali-sekala ajak pergi seberang tambak, tak apalah, yuk nak gembirakan, nak makan seafood, juga ibadah. Niat saja, innamal a'malu bin niat. Letakkan niat. Aku buat ni untuk gembirakan mereka lah, kesian mereka. Aku buat ini buat family bonding lah. Kalau tak semua dah buat hal masing-masing, dah tak ada family bonding. Yuk kita have dinner. Family bonding together. Ibadah. Jadi kadang-kadang kita buat pertemuan, adik-beradik buat bertemu. Potluck ke, tak apa, akad masak. Ni masak terkopak duit. Ini bersedekah, terkopak duit, tak ada terkopak duit. Ini family bonding. Kadang-kadang lagi besar pahalanya daripada kita membelanjakan orang yang kita tak kenal. Bersedekah. Jadi ini semua ibadah. Kita kena faham konsep ibadah tersebut. Li rabbika alaika haq. Untuk Tuhanmu ke atas dirimu ada hak. Li ahlika alaika haq. Untuk ahli keluargamu ke atasmu hak. Li nafsika alaika haq. Untuk diri kita ada hak. Tunaikan hak. Aman. Kita jangan rigid sangat. Jangan long lie sangat. Jangan memperingankan sangat. Tapi Islam itu mudah pertengahan segala hal. Hadis yang terakhir dalam bab ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, aku pernah menyiapkan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun datang kepadaku bersama para sahabat. Tatkala makanan dihidangkan, salah seorang sahabat berkata, aku sekarang sedang berpuasa. Sahabat itu mengatakan, aku sedang berpuasa. Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'akum akhukum wa takallafu lakum. Saudaramu telah mengundangmu makan
dan bersusah payah untuk menjamumu. Baginda lalu bersabda, aftir wasum yauman makanahu insyid. Maka berbukalah dan nanti boleh ganti hari yang kamu puasa ni dengan hari yang lain. Berbukalah. Kamu dah datang ziarah orang. Orang dah siapkan makan. Kemudian kamu pula puasa. Berlaku tak? Berlaku. Kadang-kadang contohnya puasa 6 lah. Dah lah puasa 6. Nak jalan raya pula. Dah jalan raya, tuan rumah sediakan makan. Oh, saya puasa. Ya Allah, dah tahu puasa, jangan jalan lah. Dah tahu puasa, datang dan ziarah, tuan rumah dah siapkan makan, berbagai-bagai juadah. Saya puasa. Tak payah nak tunjuk baik. Buka. Berbuka itu lebih afdal. Rasulullah SAW menegur sahabat tadi yang katakan aku puasa, aftir, berbukalah. Kemudian gantikan puasa tadi dengan puasa yang lain. Betapa indahnya kalau kita memahami Islam, memahami apa erti ibadah. Apa erti ibadah? Suami kita balik, kita senyum kat dia, ibadah. Kita masam kat dia, tunjuk muka moncong gitu, ni 3 hari yang lalunya kes belum habis. Sudahlah, dah 3 hari lalu. Belum habis lagi, belum settle lagi. Contoh. Jadi dengan demikian dapat kita memahami, alhamdulillah, kita telah pelajari beberapa perkara-perkara hari-hari yang disunatkan berpuasa, dan seseorang yang berpuasa sunat itu diperbolehkan untuk dia berbuka. Dan sahabat-sahabat yang kita dapat lihat tadi sebagai contoh Abu Darda yang boleh dikatakan agak melampau. Walaupun dikatakan sebagai ibadah, tetapi itu bukan konsep ibadah dalam agama kita. Wallahu alam bisawab. Kita henti di sini. Kita akan sambung pertemuan akan datang dengan tajuk adab berpuasa. Apa maksud adab berpuasa? Perkara-perkara yang kita disunatkan untuk berpuasa. Kebetulan kita berada pada bulan Rejab dan bulan Syakban selepas itu, sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi timing pun just nice lah untuk kita ulang kaji perkara-perkara yang kita disunatkan berpuasa dan perkara-perkara mengenai puasa. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah para jemaah, memandangkan masa, sampai di sini saja pertemuan kita. InsyaAllah kita akan menyambung perbincangan pada pertemuan akan datang. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu alam bisawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.